Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini bersama saya Ustazah Fatin, kita akan belajar tentang pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang Jawi. Dan kita akan belajar pada unit yang ketiga iaitu Negeri Cantik, Budaya Menarik. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks muka surat 63. Baiklah, hari ini kita akan fokus untuk belajar tentang imbuhan apitan. Sebelum ini kita dah belajar sedikit berkenaan dengan beberapa jenis imbuhan apitan. Kita akan sambung lagi 3 jenis imbuhan apitan, iaitu imbuhan apitan ke-an. Dan dalam ejaan Jawi, imbuhan ke-an dieja dalam 3 keadaan yang berbeza, iaitu pada an, imbuhan an di belakang dieja sama ada dengan huruf nun sahaja ataupun dengan alif nun ataupun dieja dengan hamzah nun. Jom kita tengok dahulu apa itu imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah serentak di awal dan di akhir kata dasar. Di awal dan juga di akhir kata dasar. Sebab tu dipanggil sebagai imbuhan apitan. Sebab dia diapit antara imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Contohnya yang kita akan belajar pada hari inilah antaranya adalah imbuhan ke-an. Baiklah, jom kita tengok apa contoh untuk imbuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Yang mengandungi imbuhan apitan ke-an adalah perkataan kehujanan. Kehujanan merupakan perkataan yang mempunyai imbuhan apitan ke-an, di mana ke ini merupakan imbuhan awalan yang mengapitkan kata dasar iaitu hujan, dan imbuhan akhiran an. An ini dieja dengan nun, huruf nun. Jadi ini membentuk kata terbitan yang kita sebut tadi iaitu kehujanan. Digabungkan antara imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Tengok apa perbezaan ketiga-tiga imbuhan apitan ke-an. Sebab tadi kan Ustazah dah cakap bahawa imbuhan apitan ke-an ini ditulis dengan 3 bentuk yang berbeza, iaitu pada ejaan an, imbuhan an tersebut. Di belakang ni nampak ada beza. Di sini an ini dieja dengan nun sahaja, manakala an ini dieja dengan alif nun dan an yang terakhir ini dieja dengan hamzah nun. Jadi jom kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok contoh daripada perkataan yang ada imbuhan apitan ke-an, di mana an itu dieja dengan huruf nun. Contohnya kepanasan. Kepanasan ini di mana dia kata dasarnya? Kata dasarnya di sini adalah panas. Panas diapit dengan imbuhan ke-an. Kenapa an ini dieja dengan hanya menambahkan huruf nun? Iaitu apabila kata dasar berakhir bukan huruf alif atau waw. Di sini kita tengok perkataan panas tidak berakhir dengan huruf alif ataupun huruf waw. Apabila terjadi sebegitu, kita hanya meletakkan imbuhan nun sahaja. Baiklah, boleh faham murid-murid? Jadi ingat, apabila satu kata dasar itu tidak berakhir dengan huruf alif ataupun waw, maka ia akan diletakkan imbuhan an dengan menulis huruf nun sahaja. Seperti perkataan ini, kepanasan. Seterusnya, kita tengok contoh untuk imbuhan ke-an, di mana an itu dieja dengan alif dan nun. Contohnya perkataan kemahuan.
kemahuan. Perkataan kemahuan ini kata dasarnya adalah mahu. Mahu. Jadi, mahu ini adalah kata dasar yang berakhir dengan huruf waw. Apabila sesuatu kata dasar itu berakhir dengan huruf waw, maka kita hanya akan meletakkan imbuhan alif nun sahaja. Jadi, an itu dieja dengan alif nun. Apabila kata dasar ini berakhir dengan huruf waw. Jom kita berpindah ke imbuhan apitan yang dieja dengan imbuhan an hamzah nun. Contohnya, kemesraan. Kemesraan. Kemesraan, kata dasar di sini adalah, ya betul, mesra. Jadi, mesra ini adalah kata dasar yang berakhir dengan huruf alif ataupun a. Bila kita sebut mesra, jadi a tu, a dekat belakang itu menunjukkan ia berakhir dengan huruf alif, dan disebabkan itu kita hanya meletakkan imbuhan an itu dengan mengeja hamzah nun. Baiklah, ingat kalau kata dasar itu berakhir dengan huruf alif, maka kita hanya meletakkan imbuhan an di belakangnya dengan menulis hamzah nun. Jadi, murid kena ingat bahawa dalam sesuatu perkataan, kata dasar adalah sangat penting, di mana kita akan melihat kepada kata dasarnya untuk menentukan bagaimana imbuhan akhiran an itu dieja. Jadi, murid-murid kena ingat bahawa apabila kata dasar itu tidak berakhir dengan huruf alif ataupun waw, kita akan letakkan imbuhan an itu dengan nun seperti ini. Dan jika kata dasar itu berakhir dengan huruf waw, maka imbuhan akan ditambah an dengan alif nun. Dan yang terakhir, sekiranya kata dasar tadi berakhir dengan huruf alif, maka kita kena letakkan imbuhan an dengan ejaan alif nun. Jadi perhatikan betul-betul ya, supaya kita dapat menulis jawi dengan baik. Baiklah, tadi kita dah faham kan macam mana kita nak membezakan ketiga-tiga penulisan imbuhan apitan ke an. Jadi jom kita tengok lagi banyak contoh tentang perkataan yang mengandungi imbuhan apitan ke an. Yang pertama, kita tengok imbuhan ke an yang mana an itu dieja dengan huruf nun sahaja. Ingat tadi, kalau yang dieja dengan huruf nun di belakang, maka ia adalah kata dasar yang tidak berakhir dengan huruf alif ataupun waw. Jom kita tengok. Yang pertama, ke ditambah kata dasar besar ditambah an menjadi perkataan kebesaran. Jadi, kebesaran. Besar ini adalah kata dasar dan ia tidak berakhir dengan huruf alif ataupun waw. Jadi sebab itulah dia ditambah dengan imbuhan an yang ditulis dengan huruf nun sahaja. Seterusnya, perkataan ke ditambah dengan kata dasar sungguh ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan kesungguhan. 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 Seterusnya, perkataan ke ditambah imbuhan ke ditambah dengan kata dasar gugur ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan keguguran. Keguguran. Gugur ini adalah kata dasar diapit dengan imbuhan ke dan juga an, yang mana an ini ditulis dengan huruf nun sahaja. Seterusnya, yang keempat, perkataan kehilangan. Perkataan ke, imbuhan ke ditambah dengan kata dasar hilang ditambah dengan imbuhan an dan menjadi perkataan kehilangan. 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 An ini ditulis dengan huruf nun sahaja.
Seterusnya yang terakhir, perkataan imbuhan ke ditambah dengan kata dasar menang ditambah dengan imbuhan akhiran an menjadi perkataan kemenangan. 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 Nampak di sini hanya ditambah huruf nun sahaja dengan kata dasarnya adalah menang. Menang dia tak berakhir dengan huruf alif ataupun huruf waw. Baiklah, jom kita tengok contoh untuk imbuhan apitan yang seterusnya. Okey, kita tengok imbuhan apitan ke an di mana an itu ditulis dengan alif nun. Tadi ditulis dengan nun sahaja. Yang ni ditulis dengan alif nun. Kita ingat balik. Tadi Ustazah dah cakap untuk perkataan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf apa? Ya, berakhir dengan huruf waw. Apabila berakhir dengan huruf waw, maka imbuhan an itu ditulis dengan alif nun. Okey, kita tengok contoh dekat bawah ni. Okey, yang pertama, imbuhan ke ditambah dengan kata dasar biru ditambah dengan imbuhan an dan menjadi perkataan kebiruan. Kebiruan. Jadi biru ni dekat sini adalah kata dasar dan akhirnya adalah huruf waw. Maka an di belakangnya ditulis dengan alif nun. Okey, kita tengok yang seterusnya. Iaitu imbuhan ke ditambah dengan perkataan kata dasar mahu ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan kemahuan. Kemahuan. Seterusnya kita tengok yang ketiga, ke, imbuhan ke ditambah dengan kata dasar perlu ditambah dengan imbuhan an dan menjadi perkataan keperluan. Keperluan. Keperluan ni, perlu di sini adalah kata dasar. Jadi berakhir dengan huruf waw, maka imbuhan an-nya ditulis dengan alif nun. Seterusnya, imbuhan ke ditambah dengan kata dasar maju ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan kemajuan. 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 Seterusnya yang terakhir, kita tengok contoh imbuhan ke ditambah dengan kata dasar di sini laku ditambah dengan imbuhan an dan menjadi perkataan kelakuan. Kelakuan. Laku di sini adalah kata dasar ditambah dengan imbuhan an ditulis dengan alif nun. Jom kita tengok imbuhan apitan ke an yang terakhir. Untuk imbuhan ke an yang terakhir ini adalah imbuhan ke an yang an itu ditulis dengan hamzah nun. Nampak di sini hamzah nun an tersebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Sebelum tu kita ingat balik. Apabila kata dasar itu ditulis dengan huruf akhirnya adalah huruf alif, maka imbuhan an itu ditulis dengan hamzah nun. Okey, jom kita tengok contoh. Yang pertama, imbuhan ke ditambah dengan perkataan kata dasar. Kata dasarnya adalah mesra ditambah dengan imbuhan an jadi perkataan kemesraan. Kemesraan. Mesra di sini adalah kata dasar. Nampak di sini? Jadi mesra. Ra, mim, sin, ra, alif. Alif di belakangnya adalah huruf alif. Jadi kita kena tambah imbuhan an itu dengan menulis hamzah nun. Cara tulis dia adalah hamzah nun. Okey, seterusnya imbuhan ke ditambah dengan kata dasar PK ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan kepekaan. Kepekaan. Kepekaan, peka di sini adalah kata dasar ditambah dengan imbuhan an. Ke dan juga an di belakang. An tu ditulis dengan hamzah nun. Seterusnya, ke, imbuhan ke ditambah dengan kata dasar nama
nama ditambah dengan imbuhan an menjadi perkataan kenamaan. Kenamaan. Ke, nama, kata dasar. An di belakang ditulis dengan hamzah nun. Seterusnya yang seterusnya ke ditambah dengan perkataan kata dasar jaya. Jaya ditambah dengan imbuhan an. An di belakang menjadi perkataan kejayaan. Kejayaan. Yang terakhir, contoh yang terakhir, imbuhan ke ditambah dengan perkataan kata dasar sengsara. Sengsara ditambah dengan imbuhan an di belakang menjadi perkataan kesengsaraan. Kesengsaraan. Jadi sengsara di sini adalah kata dasar berakhir dengan huruf alif, maka an itu kita tulis dengan hamzah nun. Boleh faham ke semua? Jadi kita dah faham dah macam mana imbuhan apitan ke an itu ditulis dalam perkataan. Jadi jom kita tengok contoh ayat dengan menggunakan contoh ayat yang dia mengandungi perkataan berimbuhan apitan ke an. Okay, kita tengok yang pertama, perkataan yang pertama. Apa ni? Cuba baca. Ya, keguguran. Perkataan keguguran. Keguguran. Jadi, di mana kata dasarnya? Kata dasarnya adalah gugur. Gugur. Okey. Contoh ayat. Pokok manggis itu keguguran daunnya kerana cuaca panas. Pokok manggis itu keguguran daunnya kerana cuaca panas. Jadi di mana perkataan yang ada imbuhan apitan? Ya, di sini perkataan keguguran. Keguguran. Gugur ni kata dasar ditambah dengan imbuhan ke dan juga an yang ditulis dengan huruf nun. Okey, seterusnya kita tengok perkataan keperluan. Keperluan. Keperluan di sini kata dasarnya adalah perlu. Di sini di tengah ni perlu. Contohnya dalam ayat, ibu membeli barang keperluan masakan di pasaraya. Ibu membeli barang keperluan masakan di pasaraya. Jadi di sini perkataan imbuhan apitan keperluan. Di sini keperluan. Okey. Ke ditambah dengan perlu kata dasar dan imbuhan an itu ditulis dengan alif nun. Okey, yang terakhir perkataan kemesraan. Perkataan kemesraan kata dasarnya adalah mesra. Mesra dan contoh ayatnya makan bersama dapat memupuk kemesraan dalam keluarga. Makan bersama dapat memupuk kemesraan dalam keluarga. Jadi dekat sini perkataan kemesraan. Dia ada imbuhan apitan ke dan juga an yang ditulis, an itu ditulis dengan hamzah nun. Mesra adalah kata dasarnya. Kemesraan. Sudah pelajaran kita pada hari ini. Hari ini cuba ingat balik kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang imbuhan apitan. Imbuhan apitan apa tu? Imbuhan apitan ke an dan ditulis dengan 3 cara yang berbeza. Berbeza pada imbuhan an di belakang itu ditulis sama ada dengan huruf nun ataupun dengan alif nun ataupun dengan hamzah nun. Ustazah harap semua dapat faham pelajaran kita pada hari ini. Sebarang persoalan boleh ajukan terus kepada Ustazah. Dan semoga semua dapat manfaat daripada video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.